Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, kami tidak mempunyai pengetahuan melainkan apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui lagi Maha biasa. Okey, Alhamdulillah, pada petang ini kita akan sambung pembelajaran kita. Sebelum itu Ustaz akan buat sedikit review yang lepas berkenaan dengan 3 perkara. Yang pertama ialah pengertian sirah. Pengertian sirah ini merangkumi 2 perkara, iaitu dari segi bahasa dan istilah. Yang kedua ialah rujukan. Rujukan ini ada 3 rujukan berdasarkan sirah Nabi. Dan yang terakhir ialah isi kandungan sirah Nabi Muhammad. Okey, sebelum tu Ustaz akan meringkaskan sedikit pembelajaran kita yang lepas. Yang pertama ialah pengertian sirah. Pengertian sirah tadi Ustaz cakap ada 2 perkara, iaitu bahasa sirah. Bahasa dari segi bahasa ialah perjalanan. Jadi sirah itu melibatkan semua aspek. Sirah siapa? Sirah diri kita ke? Sirah kawan kita ke? Tapi yang kita nak belajar ni ialah sirah Nabi Muhammad. Jadi perjalanan siapa? Nabi Muhammad. Okey, jadi dari segi istilahnya ialah perjalanan Nabi Muhammad ataupun kisah Nabi Muhammad dari kelahiran dan sehingga kewafatan Nabi Muhammad. Okey, itu dari segi istilah. Yang kedua ialah rujukan ada 3. Jadi rujukan ada 3. Yang pertama ialah Al-Quran, yang kedua ialah Al-Sunnah atau Hadis, dan yang terakhir ialah kitab sirah. Kitab sirah ni ialah buku teks yang kita belajar dan kitab-kitab lain. Tapi kat sini kita nak fokus kepada sirah lah, buku teks tahun 1, tahun 2, 3, 4, 5 dan tahun 6. Jadi apa yang kita belajar ini merangkumi kita mendapat sumber rujukan yang betul, yang sahih. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ialah kandungan sirah Nabi Muhammad. Yang pertama ialah kehidupan baginda. Bila melibatkan kehidupan, iaitu perjalanan Nabi daripada lahirnya Nabi sehingga membesarnya Nabi dan akhirnya kewafatan Nabi. Itu ialah kehidupan Nabi. Yang kedua ialah nasab keturunan keluarga Nabi. Yang dimaksudkan ialah siapa nama Nabi, siapa anak-anak Nabi, berapa anak Nabi, siapa nama mak ayah Nabi, pakcik-pakcik Nabi, atuk Nabi, sepupu Nabi. Itu ialah nasab keturunan Nabi. Dan yang kedua terakhir ialah sifat fizikal. Sifat fizikal ni kita melihat kepada anggota badan. Macam mana rupa Nabi, macam mana rambut Nabi, macam mana wajah Nabi dan sebagainya. Dan yang terakhir ialah akhlak. Bila melibatkan akhlak ialah kepujian. Sebab tu Nabi namanya ialah Muhammad, terpuji, kepujian, sentiasa meliputi kepujian setiap hari dengan nilai-nilai murni. Okey, itu ialah ringkasan sedikit ataupun review ataupun pembelajaran yang lepas. Jadi kita masuk pada topik kita pada hari ini, iaitu melibatkan 2 perkara saja, iaitu muka surat 4 dan muka surat 5, iaitu kepentingan sirah dan penghayatan. Okey, dalam kepentingan sirah ini ada 5 perkara. 5 perkara ini, yang pertama ialah mengetahui sirah Nabi Muhammad yang sahih. Sahih ni maksudnya betul, benar, baik dan sebagainya. Jadi bila kita belajar ini, kita tahu sirah-sirah Nabi dengan betul, sirah-sirah Nabi. Tapi dalam konsep sekarang ni, tahap kamu sekarang ialah kita hanya mempelajari pengenalan sirah Nabi, kehidupan Nabi. Jadi kita belajar ikut apa yang terkandung dalam buku teks. Okey, yang kedua ialah sirah Nabi ini menjadi satu sumber dalam Islam. Jadi apa yang kita pelajari dalam buku teks ni, untuk yang buku teks yang kita ada sekarang ni, itulah sumber rujukan kita. Tapi kalau macam nak rujuk dalam Al-Quran pun boleh, dan hadis pun boleh. Tapi dalam seperti macam Al-Quran ini, ada surah Muhammad namanya. Surah Muhammad. Kalau tak silap Ustaz, muka surat 507. 507. Kalau macam seperti hadis pula kita boleh rujuk, tetapi
ada satu hadis yang Ustaz nak petik, maksudnya ialah berbahagialah orang yang melihat dan beriman kepada Nabi, tetapi 7 kali ganda lebih bahagia orang yang tidak melihat Nabi tetapi beriman kepada Nabi. Contohnya siapa? Kita lah. Kamu, Ustaz sendiri, mak ayah kita. Sebab kita tak melihat Nabi tapi kita beriman Nabi. Bila kita bercerita berkenaan beriman, jadi berkonsepkan akidah. Akidah ni apa yang kita pernah pelajari sebelum ni ialah Nabi ini ialah yang rukun iman yang keempat. Beriman kepada Nabi dan Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Jadi bila isu pasal, kita cakap pasal iman ini meliputi 3 perkara. Apa dia? Membenarkan dengan hati, menyatakan dengan lidah, dan dizahirkan ataupun beramal dengan anggota badan kita. Okey, itu ialah yang kedua. Dan yang ketiga ialah dapat mengenali Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Okey, tapi kita tak belajar lagi. Untuk yang bab seterusnya ataupun bab yang kedua nanti kita akan belajar siapa nama Nabi Muhammad, siapa keluarga Nabi Muhammad, dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad ni yang terkenal ialah diberi gelaran Khulafa ar-Rasyidin. Yang pertama ialah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Itu yang terkenal, tapi ada banyak lagi sahabat-sahabat Nabi. Dan yang keempat ialah kehidupan Nabi Muhammad sebagai panduan kepada umat Islam. Jadi apa yang kita pelajari, apa yang kita ketahui, macam contoh sirah Nabi ni menjadi panduan. Sebab dikatakan Nabi ni sebagai qudwah hasanah. Qudwah hasanah ini ialah tauladan yang terbaik, contoh tauladan yang terbaik. Jadi apa yang Nabi buat, apa yang Nabi cakap, itu merupakan sunnah Nabi. Dan kalau kita, insya-Allah kita akan cuba untuk mengikuti langkah ataupun perbuatan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir ialah menanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad dan keluarga baginda. Ustaz pernah dengar ada orang cakap macam ni, tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak cinta. Jadi kita kena kenal dulu, insya-Allah cinta tu akan wujud dalam diri kita untuk mencintai Nabi Muhammad. Dan Ustaz pernah dengar juga, kalau tak kenal maka ta'aruf. Ta'aruf ni ialah kenal lah. Maksudnya kita kena kenal ni dalam sudut apa? Kita kena belajar, kita kena dengar, dan kita kena tengok, rujuklah mana-mana buku ataupun Al-Quran ke, ataupun kita dengar kisah-kisah daripada mak ayah kita ke. Okey, itu ialah kepentingan. Kenapa pentingnya kita kena tahu sirah Nabi Muhammad. Itu ialah kepentingan. Dan yang terakhir ialah penghayatan. Penghayatan ni ialah memfokuskan kepada kesimpulan daripada apa yang kita belajar. Macam tadi Ustaz dah bagi ringkasan kan, daripada apa dari segi bahasa, pengertian, dari segi istilah, lepas tu rujukan dan isi kandungan. Yang baru tadi ialah kepentingan sirah. Apa yang kita boleh simpulkan, apa yang kita boleh rumuskan, itu ialah penghayatan. Apa yang kita boleh ambil pengajaran. Yang pertama ialah meyakini Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir maksudnya nanti kalau kita dah belajar, kalau tak silap Ustaz tahun 3, kalau tak silap Ustaz tahun 2, beriman kepada Rasul. Rasul ni ada 25, Adam, Idris dan sebagainya, sampai Nabi Muhammad. Dan digelarkan Nabi Muhammad ni ialah Khatimul Anbiya, penutup segala Nabi. Jadi bila penutup ni dah tak ada yang baru, dah tak ada siapa yang boleh menggantikan Nabi Muhammad. Okey, jadi Nabi ini sebagai penutup. Kalau ada penutup, kalau ada Nabi, itu sebenarnya ialah Nabi palsu. Wujud dekat zaman Nabi setelah kewafatan Nabi. Ramai mengaku akulah Nabi, akulah Nabi. Tapi Nabi Muhammad sebenarnya Nabi penutup. Dah tak ada lah Nabi selepas Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua ialah mempelajari sirah Nabi Muhammad dengan bersungguh-sungguh. Jadi bersungguh-sungguh ini bila kita belajar merupakan satu jihad. Apa usaha kita melawan diri kita, itu merupakan satu jihad. Yang ketiga ialah menghargai jasa dan pengorbanan Nabi Muhammad. Okey, dalam konsep sirah Nabi ni ada banyak kisah-kisah dalam peperangan, pengorbanan, dari penghijraan. Banyak berlaku dalam kehidupan Nabi Muhammad.
Jadi dengan penghijrahan apa semua, dengan kisah perang itu merupakan satu dakwah. Nabi ni ada konsep dakwah secara sulit, secara sulit lah, secara sembunyi. Nabi hanya sembunyi itu hanya kepada golongan yang terdekat, orang terdekat. Dan bila dah meluas sikit, baru Nabi berdakwah secara meluas, secara terbuka. Jadi banyaklah kisah-kisah, tapi itu akan belajar insya-Allah kalau tak silap Ustaz tahun 4, 5 dan 6. Dan yang keempat ialah mencintai Nabi Muhammad dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Macam tadi Ustaz katalah, kita akan, kalau boleh kita kena usaha untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Ada banyak sunnah-sunnah Nabi ataupun amalan-amalan terpuji Nabi yang kita boleh mengamalkannya. Salah satunya kita makan dengan tangan kanan. Sebelum makan kita baca doa. Selepas makan kita bersihkan tangan kita dan mulut kita. Nabi kata kita kena menjaga kebersihan. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Dan yang terakhir ialah menjadikan sirah Nabi Muhammad sebagai panduan kehidupan. Ustaz dapat satu ayat Quran. Dia katakan bunyi macam ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Okay, itu sampai ila akhir ayat. Maksudnya kamu ialah sebaik-baik umat yang dilahirkan. Kamu tu siapa? Kita lah. Mak ayah kita, guru kita, diri kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita. Kita ni umat Nabi Muhammad yang diciptakan yang terbaik daripada umat-umat sebelum ni. Jadi kita kena bersyukur kita sebagai umat Nabi Muhammad. Sebab tu kita kena mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Apa yang Nabi buat kita cuba ikut. Apa yang Nabi cakap kita cuba ikut. InsyaAllah kita sama-sama menghayati dengan mengambil penghayatan sirah-sirah Nabi. InsyaAllah akan merubah kita menjadi ke arah baik. Sekiranya kita baik, kita mengarah kita lebih baik. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi setakat itu saja daripada Ustaz. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.